Selamat datang ke episod Psychor dalam 300 saat ini. Nama saya Auzani Rizwan dan saya bekerja sebagai Ketua Jurutera Penjualan di Psychor APJ. Dalam episod ini, saya akan menunjuk sebuah demonstrasi bagaimana sistem Psychor Content Hub CMP atau sistem pemasaran konten berfungsi. Semoga anda dapat memahami apakah manfaat-manfaat yang ia dapat berikan kepada syarikat anda. Jadi dalam episod ini kita akan melalui beberapa demonstrasi membolehkan anda memahami bagaimana sistem CMP ini boleh digunakan. Sebagai permulaan, sistem CMP ini secara amnya digunakan untuk membolehkan pemasar untuk merancang, menulis, bekerjasama, mengedarkan dan berintegrasi dengan sistem-sistem lain untuk pelbagai jenis konten yang akan diedar ke saluran-saluran digital sesebuah organisasi. Jadi mari kita mulakan demonstrasi ini dari sudut merancang. Jadi kita akan lihat dari sudut seorang pengurus kempen. Seorang pengurus kempen biasanya bertanggungjawab untuk mengambil maklum balas daripada industri, daripada rakan kerja dan juga daripada pihak kepimpinan syarikat dan memasukkan idea-idea ini. Kemudian beliau juga bertanggungjawab untuk memilih konten mana yang perlu dihasilkan. Jadi dalam demonstrasi ini kita akan tunjukkan bagaimana seorang pengurus kempen boleh memilih konten untuk dibuat daripada senarai idea kreatif. Seterusnya kita juga akan tunjukkan bagaimana beliau boleh menggunakan paparan strategi di dalam Psychor CMP untuk memilih konten yang perlu dibuat berdasarkan kategori penonton dan juga jenis konten yang perlu dihasilkan. Akhirnya, kita juga akan lihat bagaimana seorang pengurus boleh menggunakan kalender konten ataupun jadual konten untuk mengatur bila dan pada waktu bilakah konten-konten perlu dihasilkan. Jadi mari kita mulakan. Jadi apa yang anda lihat sekarang ialah papan muka surat untuk Psychor CMP. Jadi fungsi-fungsi sistem CMP ini boleh diakses melalui menu yang tertera di atas ini. Yang pertamanya kita akan lihat muka surat laman idea. Jadi di sini semua idea-idea yang telah diberikan akan disimpan dan sebagai seorang pengurus beliau boleh melihat semua idea yang tertera dan untuk memilih sebuah konten untuk dihasilkan beliau boleh klik kepada idea konten tersebut dan kemudian beliau akan klik pada butang submit. Jadi kita lihat apabila beliau telah klik pada butang tersebut, konten tersebut telah pun memasuki status idea dan dari sini beliau boleh membuat keputusan untuk menerima ataupun menolak idea tersebut. Dalam demonstrasi ini kita akan menerima konten tersebut, jadi kita akan klik pada butang approve. Setelah kita berbuat demikian, kita dapat lihat bahawa konten tersebut sudah tiada lagi di dalam senarai ini kerana ia telah pun diterima dan telah dimasukkan ke dalam sistem aliran kerja. Seterusnya, sekarang kita berada di laman sesawang strategi. Laman ini dapat diakses melalui menu konten, kemudian pergi ke pilihan strategi. Laman strategi ini menunjukkan sebuah jadual di mana barisan-barisan menunjukkan jenis-jenis konten yang telah kita rancang. Kemudian pada kolom yang tertera di atas ini kita dapat lihat kategori-kategori penonton di mana konten-konten tersebut ditujukan. Jadi dalam demonstrasi ini kita mahu membuat sebuah artikel baru yang ditujukan khas untuk kategori variety seekers. Jadi caranya ialah kita boleh menapis jenis konten melalui filter di sini. Jadi pertamanya kita akan klik pada filter content type dan kita boleh tapis jenis konten kepada artikel. Seterusnya kita boleh pergi ke kolom variety seekers di sini dan kita boleh scroll ke bawah dan klik pada butang plus untuk membuat konten baru. Dari sini kita mendapati sebuah dialog untuk membuat konten baru. Jadi kita boleh isikan konten di sini. Dan kita boleh pilih jenis konten yang perlu dihasilkan dengan
mengklik pada butang plus. Ini akan memerlukan sebuah senarai taksonomi untuk jenis-jenis konten yang tersedia. Jadi kita akan pilih jenis artikel dan kita akan klik pada butang OK. Kita dapat lihat di sini pihak penonton ataupun kategori penonton telah pun dipilih kerana tadi kita buat konten di dalam kategori tersebut. Akhirnya kita akan pilih jenis kawasan. Jadi kita akan klik pada butang add sekali lagi. Dan kita akan pilih seluruh dunia atau worldwide. Kemudian kita akan klik dan kita boleh klik pada save untuk membuat konten baru ini. Jadi sekarang kita dapat lihat bahawa konten yang baru saja kita buat tadi sudah pun berada di dalam jadual ini. Akhirnya, seorang pengurus juga boleh menggunakan laman kalender untuk menjadualkan bila konten perlu dihasilkan. Laman ini boleh diakses melalui menu konten dan pergi ke laman kalender. Jadi kita dapat lihat laman ini menunjukkan kalender bulanan dengan tarikh-tarikh untuk dalam bulan yang dipilih. Dan kita dapat lihat sekarang terdapat banyak konten-konten yang telah dijadualkan pada tarikh-tarikh yang berbeza. Jadi untuk menjadualkan konten yang baru, kita boleh klik pada butang plus konten di atas di sini. Dan sekali lagi ini mengeluarkan sebuah dialog untuk kita mengisikan informasi untuk konten baru tersebut. Jadi kita berikan nama kepada konten kita. Seterusnya kita boleh pilih jenis kempen hendak menyusun konten tersebut. Jadi kita akan pilih the Get Fit Social Media Challenge campaign. Seterusnya kita boleh pilih kawasan atau bahasa untuk konten tersebut. Sekali lagi kita akan klik pada butang add. Dan untuk demonstrasi ini saya akan pilih bahasa English sebagai kawasannya. Sekali lagi kita boleh pilih jenis konten dengan menekan pada butang add. Dan sekali lagi kita akan melihat senarai jenis konten yang tersedia. Kita akan pilih pilihan artikel dan klik pada OK. Dan akhirnya kita boleh pilih jadual untuk menghasilkan konten ini dengan menekan pada butang ikon kalender. Ini mengeluarkan kalender, jadi saya akan pilih pada 16 hari bulan Jun. Akhirnya saya akan tekan pada butang save untuk membuat konten baru ini. Sekarang kita dapat lihat dalam jadual kita, konten yang baru sahaja dihasilkan telah pun dijadualkan di dalam laman kalender ini. Secara kesimpulannya, kebolehan untuk merancang ini membolehkan pemasar untuk merancang, mengurus dan melaksanakan kempen-kempen konten, dan juga ia membolehkan pemasar untuk membuat konten untuk masa, aliran dan penonton yang tepat. Contohnya dengan menggunakan laman strategi. Ia juga memastikan penghasilan konten selari dengan strategi aliran digital dan juga kehendak para penonton. Seterusnya kita sekarang akan melihat demonstrasi untuk menulis dan mengisi maklumat untuk sesebuah konten. Jadi demonstrasi ini tertumpu kepada pasukan penulis-penulis konten. Jadi kita akan lihat bagaimana mereka boleh semak senarai tugasan yang telah diberikan kepada mereka dan dari sini mereka boleh memilih konten untuk dihasilkan. Kemudian kita akan lihat bagaimana para penulis ini menggunakan editor-editor dan alat-alat suntingan untuk mengisi maklumat dalam konten yang akan dihasilkan. Dan akhirnya kita akan lihat bagaimana mereka menghantar konten yang telah dihasilkan ke dalam sistem aliran kerja. Jadi sekarang kita berada di laman sesawang kerja. Laman ini boleh diakses melalui menu konten dan pergi ke pilihan kerja atau work. Jadi apa yang laman ini menunjukkan ialah senarai kerja dan kita dapat lihat status tugasan konten yang telah ditugaskan kepada para penulis. Jadi untuk memulakan sesebuah kerja, apa yang kita perlu buat ialah untuk memilih konten tersebut dan dari sini kita boleh terus menghasilkan konten. Jadi kita telah memilih untuk membuat konten atau artikel ini dan untuk memulakan proses penyuntingan kita boleh mulakan dengan mengklik pada butang edit. Dari sini kita akan memasuki sistem alat suntingan. Kita akan isikan maklumat-maklumat yang diperlukan.
Jadi dari sini saya akan masukkan maklumat tentang artikel tersebut. Seterusnya saya akan isikan maklumat artikel, dan alat suntingan ini juga memberikan menu-menu untuk membuat sedikit editing. Jadi dari sini saya akan meng-highlight tajuk-tajuk di dalam artikel ini, dan akhirnya saya boleh isikan maklumat tambahan untuk artikel ini juga. Apabila saya telah siap menulis artikel ini, saya boleh klik pada butang save untuk menyiapkan konten tersebut. Pada masa yang sama, kita boleh lihat status konten ini melalui gambar rajah status konten dengan menekan pada butang ikon informasi ini. Jadi kita lihat gambar rajah ini menunjukkan bahawa konten ini di dalam status masih dibuat. Kerana kita telah pun siapkan konten tersebut, kita mahu menghantar konten tersebut melalui sistem aliran kerja. Jadi untuk itu kita perlu menekan pada butang send for review. Dan dari sini apabila kita menekan pada butang informasi status, kita lihat bahawa konten tersebut telah dianjakkan di dalam sistem aliran kerja ke status untuk disemak. Jadi kesimpulannya, sistem penulisan yang telah anda lihat tadi membolehkan para penulis untuk menyemak senarai kerja terkini dengan pantas. Ia juga membolehkan para penulis menyusun keutamaan kerja berdasarkan jadual dan juga kepentingan, dan alat-alat suntingan membolehkan mereka mengisi maklumat konten dengan cara yang berstruktur. Seterusnya kita akan lihat demonstrasi dari segi kerjasama. Jadi demonstrasi ini bertumpu kepada kerjasama di antara pengurus konten dan juga para penulis. Setelah menghantar konten yang telah dihasilkan akan disemak oleh para pengurus. Jadi kita akan lihat bagaimana seorang para pengurus boleh menyemak konten yang telah dihantar ke dalam sistem aliran kerja, dan bagaimana pengurus boleh memberikan maklum balas tentang perubahan yang diperlukan, dan bagaimana beliau boleh menolak balik konten tersebut dalam sistem aliran kerja. Seterusnya kita akan lihat bagaimana seorang penulis boleh melihat maklum balas yang telah diberikan oleh pihak pengurus, dan bagaimana mereka membuat perubahan yang diperlukan dan menghantar versi baru konten yang telah diubah suai. Akhirnya kita dapat melihat bagaimana seorang pengurus boleh membuat perbandingan di antara versi asal dan versi yang telah diubah suai sebelum beliau menerima konten tersebut untuk diedarkan ke saluran-saluran digital. Jadi sambungan kepada demonstrasi terdahulu, setelah konten memasuki status semakan, seorang pengurus konten boleh memulakan proses untuk memberi maklum balas kepada konten yang telah dihantar. Caranya ialah dengan menekan pada butang edit, dan dari sini seorang pengurus boleh memasuki setiap komponen konten yang telah dihasilkan, dan untuk memberi maklum balas beliau boleh menyenaraikan konten tersebut seperti ini dan kemudian menekan pada butang komen. Jadi kita lihat kawasan konten yang perlu diberi maklum balas telah pun dilihatkan, dan dari sini kita ada satu tempat untuk memberi maklum balas, dan seorang pengurus boleh memberikan maklum balas yang diperlukan. Dan kita akan menekan pada butang tick ini untuk memberi maklum balas tersebut. Seterusnya pengurus boleh menekan pada butang save, dan untuk menghantar balik konten tersebut di dalam sistem aliran kerja, pengurus boleh kemudian menekan pada butang reject. Dan apabila kita membuka status konten, kita dapat lihat bahawa sekarang konten telah pun kembali ke status sedang dalam kerja. Jadi sebagai seorang penulis, kita boleh melihat apakah maklum balas yang telah diberikan sekali lagi dengan menekan butang edit. Dan kita lihat di sini maklum balas yang telah diberikan oleh pihak pengurus. Dan untuk membuat pengubahsuaian, sekali lagi kita boleh memasuki alat suntingan dan memasukkan perubahan yang diperlukan.
Jadi dari sini saya akan menambah rujukan kepada bahan kaji selidik seperti yang diminta. Dan juga para penulis juga boleh memberi maklum balas kepada pihak pengurus dengan mengklik pada senarai maklum balas di sini dan memberi maklum balas kepada perbualan dengan pihak pengurus. Dan sekali lagi saya akan klik pada butang tick untuk menambah maklum balas saya. Seterusnya, pihak penulis juga boleh membuat versi konten yang baru dengan menekan pada butang Save as New Version. Dan seterusnya, beliau boleh menghantar konten tersebut ke dalam sistem aliran kerja dengan menekan pada butang Send for Review. Jadi sekali lagi kita lihat di sini bahawa konten tersebut telah pun dianjakkan ke dalam status sedang disemak. Akhirnya, sebagai seorang pihak pengurus yang ingin melihat perbezaan yang telah dibuat, beliau boleh menekan pada ikon 3 butang ini dan memilih option versi konten atau version history. Beliau boleh memilih versi yang perlu dibandingkan dan klik pada butang compare selected versions. Jadi kita dapat melihat laman sesawang baru iaitu pembandingan versi di mana ia menunjukkan kedua-dua versi artikel bersebelahan dan pihak pengurus boleh menekan pada butang diff ini untuk menunjukkan di manakah perbezaan-perbezaan di antara artikel-artikel tersebut. Jadi secara kesimpulannya, kebolehan untuk bekerjasama di antara pihak pengurus dan pihak penulis membolehkan mereka memantau status penghasilan konten dalam aliran kerja. Ia juga memberikan kemudahan untuk memberi maklum balas dan membuat perubahsuaian kepada konten. Dan ini memudahkan untuk semak semula perbualan antara penulis dan pengurus dalam sebuah pangkalan yang berpusat. Seterusnya kita akan lihat demonstrasi dari segi untuk mengedar konten ke aliran digital yang lain. Jadi demonstrasi ini bertumpu kepada pengurus laman web di mana kita akan lihat bagaimana kita menggunakan penyambung yang tersedia dalam sistem Sitecore CMP untuk menghantar konten yang telah dihasilkan ke sistem pengurusan konten laman web atau Sitecore CMS. Di sini kita akan lihat bagaimana seorang pengurus laman web boleh membuat laman sesawang baru menggunakan konten yang telah pun diedarkan. Selepas itu kita akan lihat bagaimana kita boleh melihat laporan analisis dan bagaimana kita boleh menggunakan kebolehan di dalam Sitecore CMP untuk membuat ubah suai kepada laporan-laporan tersebut. Jadi sambungan daripada demonstrasi yang terdahulu, kita dapat lihat bahawa konten telah pun disemak dan sudah pun bersedia untuk dihantar. Jadi untuk itu kita boleh klik pada butang approve untuk mengedarkan konten ke sistem-sistem digital kita. Jadi kita lihat di sini terdapat suatu dialog yang menyatakan bahawa kita akan menghantar konten kita melalui penyambung-penyambung yang tersedia dan untuk itu kita akan klik pada butang confirm. Seterusnya kita akan memasuki sistem pengurusan konten laman web atau Sitecore CMS dan kita dapat lihat pada belah sebelah kiri ini ialah senarai laman-laman web pada laman web sesawang kita dan kita telah pun menyusun atur bahawa konten-konten artikel yang telah dihasilkan akan dimasukkan di bawah bahagian artikel pada laman web tersebut. Dan apabila kita membuka laman web tersebut, kita dapat lihat bahawa artikel yang baru saja kita hasilkan tadi telah pun tersenarai di dalam laman web ini. Dan kita dapat lihat bahawa ia telah pun diformatkan untuk memuat di dalam tema laman web kita. Jadi untuk mengedit konten tersebut, kita boleh klik pada laman web yang telah dihasilkan dan kita dapat lihat bahawa semua informasi atau konten telah pun dimasukkan ke dalam laman web ini. Seterusnya untuk membuat perubahan, kita boleh klik pada laman web kita. Di sini saya akan klik pada banner di atas laman web dan klik pada butang change untuk memilih
gambar untuk dimasukkan. Ini membuka dialog yang akan mengambil gambar-gambar daripada Sitecore Content Hub. Dan dari sini saya boleh memilih konten untuk dimasukkan. Dan Sitecore Content Hub membolehkan kita untuk membuat perubahan-perubahan daripada segi size, daripada segi aspect ratio dan sebagainya. So setelah kita berpuas hati dengan perubahan yang telah dibuat, kita boleh memilih konten tersebut ataupun gambar tersebut. Dan seterusnya kita akan masukkan gambar tersebut ke dalam laman web yang telah dihasilkan. Jadi begitu mudah sekali untuk menghasilkan konten dan memasukkannya ke dalam laman web. Seterusnya kita akan lihat pula pada laporan analytics. Jadi laporan-laporan analytics ini boleh diakses melalui menu reporting di atas ini. Dan sekarang kita dapat lihat laporan tentang jenis-jenis konten yang telah dihasilkan. Jadi untuk tujuan demonstrasi ini, kita mahu mengubah laporan ini daripada carta bar kepada carta pie. Untuk melakukan perubahan tersebut, kita boleh mengakses komponen muka surat atau laman pages. Ini dapat diakses melalui ikon untuk administrator. Dan dari sini kita boleh memilih muka surat reporting. Kita kemudian akan memilih komponen pada muka surat tersebut dan kita dapat lihat bahawa laporan-laporan tersebut disusun di bawah bahagian konten. Apabila kita membuka option untuk mengedit melalui tiga butang ini dan kita akan klik pada pilihan edit. Di sini kita dapat melihat option-option untuk mengubah suai laporan. Kita akan klik pada pilihan output dan dari sini kita dapat melihat carta sekarang ialah carta bar. Kemudian kita akan pilih pada option chart settings dan di dalam pilihan chart type kita boleh mengubahnya kepada carta pie. Dan dari sini kita akan klik pada butang save. Dan seterusnya apabila kita kembali kepada laman reporting, dan jika kita meng-refresh laman tersebut, sekarang kita dapat lihat bahawa laporan yang ditunjuk adalah di dalam bentuk jadual laporan pie. Jadi secara kesimpulannya, kebolehan untuk mengedar konten ini memudahkan proses untuk menyemak, melulus dan mengedar konten. Laporan-laporan jadual juga membolehkan pihak pengurus memahami konten mana yang berkesan dan ini memberikan pulangan dengan membolehkan mereka mengguna pakai semula konten yang berkesan. Akhir sekali, kita akan melalui demonstrasi integrasi di antara sistem Sitecore CMP kepada aliran digital yang lain seperti social media. Jadi di dalam demonstrasi ini kita akan memperlihatkan bagaimana kita menggunakan Sitecore CMP untuk menghasilkan aksi yang membolehkan kita berintegrasi dengan sebuah aplikasi luaran yang telah tersedia yang membolehkan kita menghantar konten kita sebagai contoh ke akaun Twitter. Kita juga akan melihat bagaimana kita menggunakan Sitecore CMP untuk menghasilkan sebuah pencetus yang menyambungkan sistem aliran kerja dengan aksi integrasi yang telah ditetapkan. Dan akhirnya kita akan demonstrasi bagaimana kita menggunakan aksi dan pencetus tersebut untuk menghantar sebuah konten baru ke akaun Twitter. Jadi kita akan lihat bagaimana sekarang akaun Twitter kita masih kosong dan kita akan menggunakan kebolehan berintegrasi untuk menghantar konten ke akaun Twitter. Pertamanya kita perlu menghasilkan sebuah aksi yang membolehkan kita menyambung Sitecore CMP kepada sebuah aplikasi luaran. Untuk itu kita perlu klik pada butang New Action. Ini menghasilkan dialog di mana kita boleh mengisi maklumat-maklumat yang diperlukan. Pada kebiasaannya pihak IT telah pun menyediakan maklumat-maklumat yang diperlukan dan kita boleh mengisi maklumat tersebut. Apabila semua maklumat yang telah pun diisikan, kita boleh menguji dan menyemak sama ada maklumat tersebut adalah betul dengan menekan pada butang Test Connection.
Dan dari sini kita boleh dapat melihat status sama ada aksi ini telah pun disambungkan kepada aplikasi luaran yang telah ditetapkan. Seterusnya kita perlu menghasilkan sebuah pencetus yang boleh menyambungkan aksi tersebut dengan sistem aliran kerja yang berada di dalam sistem CMP. Untuk itu kita perlu menekan pada butang New Trigger dan ini akan membawa kita kepada laman untuk mengisikan maklumat yang diperlukan. Jadi kita akan mengisi maklumat yang diperlukan. Untuknya kita akan pilih pada option action dan kita akan tekan pada butang action. Dan dari sini kita boleh pilih aksi yang telah pun disediakan terdahulu. So dari sini kita akan klik pada butang save untuk melengkapkan pencetus ini. Jadi apabila aksi dan pencetus telah pun disediakan, seorang penulis konten boleh menghasilkan Twitter post dan dari sini kita boleh memasuki kawasan menyunting dengan menekan pada butang edit dan kita boleh mengisikan maklumat untuk Twitter post yang kita rancang dan kita akan klik pada butang save dan seterusnya kita boleh menghantar konten tersebut ke dalam sistem aliran kerja dengan menekan butang send for review dan apabila ia telah diterima kita boleh menekan pada butang approve untuk menghantar konten ini melalui aksi dan pencetus yang baru saja kita sediakan tadi. Sekarang kita dapat lihat di dalam akaun Twitter kita bahawa konten yang baru dihasilkan tadi telah pun dihantar. Jadi secara kesimpulannya, kebolehan untuk berintegrasi ini memberikan kita kemudahan untuk integrasi dengan sistem-sistem aliran digital selain daripada penyambung-penyambung yang tersedia. Ia juga membolehkan kita untuk menambah baik fungsi-fungsi baru di dalam sistem Sitecore CMP dan kebolehan ini telah pun direka untuk menangani jumlah interaksi pada skala yang besar. Secara kesimpulannya, sistem pemasaran Sitecore CMP ini memberikan banyak manfaat kepada organisasi anda. Jadi kita dapat lihat melalui demonstrasi tadi bahawa kebolehan untuk merancang membolehkan pandangan yang jelas pada semua jadual dan penerbitan konten. Seterusnya, kebolehan untuk menulis konten membolehkan kita menghasilkan konten dalam struktur yang berdikari. Seterusnya, kebolehan untuk bekerjasama membolehkan kita menyemak dan mengimbang penghasilan konten dalam sebuah sistem aliran kerja. Dan kebolehan untuk menerbit dan menggunakan penyambung-penyambung yang tersedia mempercepatkan penerbitan konten. Dan akhirnya API dan integrasi memberikan kemudahan untuk menambah fungsi-fungsi baru dan menyambung Sitecore CMP kepada sistem-sistem aliran digital yang lain. Terima kasih kerana menonton episod Sitecore dalam 300 saat plus ini. Jika anda berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut, sila hubungi saya pada alamat yang tertera. Jumpa lagi di episod akan datang.